A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wih, tak boleh lah. Keren. Oh, penuh dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita ucapkan selamat bertemu kembali setelah bercuti selama 2 bulan atas sebab-sebab operasi mata yang memang dilarang ataupun diperintahkan untuk tidak melihat skrin, tidak melihat TV dan akhirnya tidak melihat komputer. Maka hari ini genaplah tempoh pantangnya, tempoh tak boleh melihat kepada skrinnya tamat, semalam tamatnya. Dan hari ini Umi cuba balik untuk sambung ataupun untuk bersama semula dalam sembang petang. Minta maaf banyak, kelang kabut sikit. Sebab apa kata dah lama cuti, lama tidak bersama. Jadi sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin.
diucapkan. Mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur yang tinggi untuk kita sama-sama untuk terus berjuang membaiki kehidupan terutamanya kehidupan dunia dan juga paling utama kehidupan akhirat. Waalaikumsalam pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harapnya suara Umi dengar. Okey, tolong bagi respon, dengar ke tidak, jelas ke tidak. Okey, mudah-mudahan dengan selawat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan menjadikan kita lebih dekat dengan Rasulullah, lebih rindu dengan Rasulullah. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan waalaikumsalam pada semua yang sempat hadir pada pada petang ini, okey. Setelah hilang selama lebih 2 bulan, okey. Maka ramailah juga yang bertanya-tanya bila nak sambung, maka hari ini Allah izinkan kita cuba untuk menyambung balik. Kita masih lagi belum habis, belum sampai separuh pun kitab kita kata buku yang kita guna ensiklopedia kemarin. Jadi nak ucap selamat hari raya dah selesai. Namun begitu alhamdulillah rawatan mata Umi berjalan dengan lancar dan masih ada sikit-sikit lagi yang belum selesai. Namun begitu nak tunggu selesai semua rasanya macam tak sabar dah. Jadi akhirnya Umi cuba juga tengok hari ini, tengok jadi macam mana. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada yang terima kasih suaranya jelas katanya. Okey. Kepada yang terus sabar, okey, terus sabar menunggu ataupun terus sabar untuk masuk semula dalam ruang ini tak sembang petang yang sudah cuti begitu lama. Memang sangat apa kita kata, sangatlah rasa rugi, rasa rindu pada semua yang sudah bersama-sama dengan kita. Maka sempena tahun baru kita tahun baru hijrah. Kita baru saja melintasi satu ujian besar, satu ujian ataupun satu ruang buat pahala, satu medan untuk menempah tiket ke syurga yang namanya puasa. Dan kita juga sudah diizinkan Allah untuk dibenarkan berhari raya. Walaupun kita kata hari raya terkejut ke, tak kira lah. Yang pentingnya kita nak bangun balik merasa bahawa kita diberi sedikit lagi nikmat oleh Allah. Okay? Nikmat oleh Allah untuk terus merasa nikmatnya kebebasan. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam. Tak sempat nak jawab. Okay? Okay, rindu ilmu yang disampaikan. Okay, terima kasih Wan. Alhamdulillah rohani. Dan yang lain-lain, banyak yang halu-halu itu masih belum berapa nampak juga. InsyaAllah kita diberikan kesihatan masa akan datang untuk terus bersama-sama dalam sembang petang. Maka sekali lagi kita nak melihat, kita kata tajuknya pada hari ini. Umi doakan semua ahli keluarga sembang petang terus merasakan ikatan keluarga yang sudah kita jalin hampir 2 tahun lebih sepanjang PKP. Jadi mudah-mudahan apa saja yang kita lalui bersama ini adalah merupakan satu kenangan manis yang membantu kita untuk bertemu di dunia dan nanti insya-Allah. Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga nanti berbahagia dan berkeluarga di akhirat insya-Allah. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Okey. Bermakna kita kata kalau Allah kata dunia ini pendek, maka akhirat itulah yang paling panjang. Kalau dikatakan dunia ini sementara, maka yang kekal itu adalah akhirat. Maka kekuatannya kita nak bangun yang nak diangkat dalam sembang petang dan juga dalam pertemuan di mana-mana ialah bagaimana kita nak merasakan bahawa persediaan kita paling banyak untuk berjumpa dengan namanya akhirat, kerana akhirat itu merupakan satu ruang yang paling panjang. Jadi ruang menanti yang paling panjang bukan ruang menanti nak ambil ubat, bukan ruang menanti nak ambil nombor, tapi ruang menanti yang paling panjang adalah menanti datangnya kiamat. Sebab itu kita kata orang yang sudah meninggal ribu-ribu ratus tahun yang lalu masih lagi menunggu datangnya akhirat, datangnya kiamat, dan kita akan merasa nikmat-nikmat daripada hasil yang kita tanam semasa di dunia. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita ingatkan semula secara ulang, bukan ulang kaji lah, sebagai sebahagian permulaan pertemuan lah kita katakan. Maka kita nak bangun balik kekuatan bahawa setiap yang mati, setiap yang hidup pasti mati. Kita asalnya mati kemudian dihidupkan. Sebab itu pesan Allah, ingat ada kematian.
dan ada kehidupan. Maka kita mula-mulanya mati, maka ingat mati dulu. Kita akan mati semula nanti, insya-Allah. Okay, terima kasih yang lain semua yang sempat bersama pada petang ini. Mudah-mudahan persamaan ini mengubat segala kerinduan lah, kalau rindu lah, kalau kata-kata mengisi ruang kosong yang tak sempat diisi di mana-mana. Okay. Dan kita katakan kekuatan yang nak dibangun bila titik hidup, titik kehidupan dan kematian bertemu, maka berlakulah peristiwa yang namanya kematian. Maka kematian ini merupakan satu hadiah dari Allah yang harus kita anggap. Pertama, kita nak betul mindset balik. Kita dah raya dah. Kita dah rindu puasa balik ke tidak? Kita rasa bahagia ke tidak menjalani ibadah puasa? Kalau dulu kita menunggu, ya Allah beri kami keberkatan bertemu Ramadan, bertemu Syakban, bertemu Rejab. Ini doa-doa kita dulu. Pertama dari bulan Rejab dah berdoa, ya Allah berkati kami di bulan Syakban dan Ramadan. Berkati kami berjumpa Ramadan. Maka sudah atau tidak kita merasakan keberkatan hadirnya Ramadan. Keberkatan hadirnya Ramadan. Masihkah kita merindui dengan ibadah puasa? Katalah kalau kita kata puasa 6, hasil daripada puasa 6, kita nak melengkapkan puasa-puasa kita 360 hari itu. Dan kita nak juga melihat ke dalam diri, adakah kita benar-benar merindui Ramadan? Para sahabat merindui Ramadan dengan merasa sangat-sangat sedih. Merasakan 6 bulan kesedihan meninggalkan Ramadan dan 6 bulan akan datang merindukan Ramadan. Apa yang kita rindukan setelah kita meninggalkan Ramadan ialah kita nak melihat adakah semayan-semayan kita semasa di bulan Ramadan sudah bercambah, sudah tumbuh untuk menjadi sebahagian daripada kesuburan. Sudahkah Ramadan menjadikan kita dapat baja yang sangat hebat buat hati, dapat baja yang hebat untuk minda dan untuk perasaan? Sudahkah kita menggenggam kekuatan sabar? Kerana satu daripada bukti yang Ramadan kita diterima Allah, ibadah kita diterima Allah, ialah dia merasa sangat bahagia bila melakukan ibadah puasa sunat. Jadi sekali lagi puasa 6 kita, sebab itu digalakkan mulai pada 2 hari bulan Syawal. Tapi kita agaknya lagi 2 hari bulan Syawal nak selesai, baru selesai. Itu menandakan kita rasa Allahu Akbar. Okey, terima kasih banyak. Siapa ni? Wan Syafina, Wan Abdullah Yaumi, rindu peringatan terekskirah seperti ini. Pengisian hati. Amin. Amin. Mudah-mudahan hati kita sentiasa terbasuh. Hati kita sentiasa diberi Allah ruang untuk dibasuh. Kerana kita tak mampu membasuh hati kita kalau bukan izin Allah dan usaha dan ikhtiar kita yang bersungguh-sungguh. Nak basuh baju boleh masuk washing machine. Tapi nak basuh hati kita tak tahu nak pakai Clorox apa. Kita tak tahu nak pakai mesin basuh apa. Kita nak jemur kat mana. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi Ramadan sudah menghadiahkan kepada kita satu kaedah bagaimana untuk membersihkan hati. Semak balik, hati aku ni dah bersih ke belum? Hati aku ni masih simpan dendam ke tidak? Hati aku ni masih sakit banyak ke senangnya banyak? Sebab itu sekali lagi, semuanya bermula dari kita. Bermula dari kita. Maka kita mengharapkan bulan Syawal yang sudah berlalu, bukan saja kita bahagia mengadakan rumah terbuka, malah sampai habis bulan Ramadan pun masih ada lagi jemputan-jemputan untuk bertemu. Untuk nak menunjukkan betapa rindunya kita pada pertemuan. Jadi kalau kita rindu kepada pertemuan dengan manusia dan rakan-rakan, keluarga dan kerabat, maka bagaimana rindu kita dengan Allah? Ya Allah, bagikan aku mampu merinduimu, ya Allah. Bagi aku rindu dengan orang yang merinduimu, ya Allah. Berikan aku rindu dengan ibadah-ibadah yang kamu rindui, ya Allah. Ini di antara permohonan kita. Kalau kita rindu mak kita, Waalaikumsalam, Numah, Hanida dan sebagainya. Dan juga yang lain-lain yang sempat hadir, Nik Roslina. Okay. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi, kalau kita kata raya terkejut ke tak terkejut ke, kita mati-matian nak balik kampung kerana kita kata nak jumpa semua kerabat sahabat. Kerana 2 tahun sudah tidak boleh berhari raya di kampung contohnya.
Maka sekali lagi di sebalik perayaan-perayaan itu, di sebalik keinginan-keinginan itu. Okey, terima kasih Umi membasuh hati-hati kami dengan ilmu Haji Hanidah. Insya-Allah kita sama-sama basuh insya-Allah. Maka kita bangun balik hati kita, adakah aku rindu dengan Ramadan? Jadi satu daripada tanda orang rindu Ramadan adalah orang yang sangat-sangat berbahagia untuk menjalani puasa sunat. Paling sikit dia berminat untuk memastikan bahawa dia akan berpuasa Isnin Khamis. Itu hari yang Nabi tidak pernah tinggal daripada berpuasa sunat, juga termasuk hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Ini sebahagian dia akan menanda cepat-cepat pada kalendernya. Ya Allah, bila hari Isnin, bila hari Khamis. Kalau ada hal, ya Allah, esok hari Senin. Tapi hati-hati. Orang yang paling baik ibadahnya, orang yang paling Allah terima ibadahnya, ialah orang yang sentiasa menyembunyikan ibadahnya. Menyembunyikan amalnya. Kalau sudah puasa, jangan iklan satu pejabat. Kalau dah puasa, jangan iklan habis satu kumpulan. Okay? Itu pun kita kata bimbang ragu bahawa puasa kita itu bukan puasa ibadah yang Allah terima. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama menyemak diri kita. Sama ada kita sudah dapat. Sebab itu hadiah puasa yang paling nampak. Yang paling dapat. Okay? Sebab kita kata berpuasa artinya latihan mengawal diri. Self-controlling. Okay? Kalau kita kata solat, membangun karakter. Solat membangun karakter, makna dalam solat kita ada kita ada tepat waktu, dalam solat kita ada istiqamah, dalam solat kita ada tamak-ninah, dalam solat kita ada jujur. Kata kalau solat zuhur, walaupun solat seorang, tetap kita buat 4 rakaat. Tak ada 3 ataupun 2, kerana kita faham bahawa itu perintah. Maka kita jujur dengan Allah, solat kita 4 rakaat walaupun tak ada orang. Dan kita tak boleh tambah solat subuh ni, masanya banyak. Kenapa bapak 2 je? Dah. Maka kita kata character building, ataupun kita kena. Terima kasih banyak Nuraini, Bainon. Ni Bainon ni ada janji dengan Umi ni. Nak buat kuih tak lepas. Sebab apa kata orang? Sebab raya terkejut. Okay. Zu, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita benar-benar didekatkan oleh Allah hatinya. Kalau dekat jasad belum tentu dekat hatinya. Tapi kalau dekat hati, garanti kita nak jumpa walaupun kita tak jumpa sudah bertahun-tahun. 2 tahun tak berperaya di kampung. Tapi tetap rasa rindu yang sangat tebal. Umi pun berkesempatan juga balik kampung. Walaupun tak ada ibunya di kampung. Tapi dapat tengok rumah, dapat tengok kampung, dapat pergi lawat kubur. Itu dah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Maka sekali lagi hari ini kita nak bercakap tentang kematian sebenarnya. Tetapi apa yang kita nak angkat balik sebab kita insya-Allah sampai. Puan Bainun kita dah jawab dah sebab dia ada janji dengan Umi nak buat kuih untuk Umi. Tapi tak sempat lagi insya-Allah. Maka kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi. Apa impak besar daripada Ramadan, kerana kita nak dapat nak dapat pahala Ramadan. Okay? Orang-orang yang nak dapat hadiah Ramadan, Allah kata apa? Semua ibadah ada imbalan pahala. Tapi puasa jangan tanya, aku tak sebut kerana aku nak bagi sendiri, kata Allah. Sebab itu Allah kata, aku yang tahu apa nak bagi. Maka kita tetap mengharapkan kematian kerana kita nak dapat hadiah puasa kita. Kita nak dapat hadiah solat kita. Kita nak dapat hadiah sedekah kita. Sebab itu kita katakan sekali lagi hari ini Umi nak minta kita sama-sama menyemak diri, pemikiran dan perasaan. Nak bercakap pasal perasaan dan fikiran. Kalau kita disebut kematian, apa yang kita fikirkan dalam kepala? Oh, kematian. Oh, ialah semua hidup mesti mati. Itu pendirian orang-orang yang hanya melihat kematian menggunakan fikiran-fikiran logik. Semua orang mesti mati. Semua orang tahu. Semua orang akan mati. Oh Allah, senang ceritanya. Okay?
Dan itu dari segi pemikiran. Hari ini kita buat teori sikit. Okay? Sebab itu minat anda sekalian semak. Semak di, ya Allah, apa yang aku fikirkan bila ada kematian. Bila aku nampak kematian. Bila aku menghadiri kematian. Pegang kepala dan semak balik. Apa yang aku nak ingat. Apa yang aku nak fikir. Okay? Jadi kebanyakannya mengatakan Allah yang hidup pasti mati. Apa lagi yang kita fikir? Fikir itu ajal dia. Tak apa lagi yang kita fikir. Jadi maknanya kita kata kebanyakan. Itu kalau kita kata, kalau kita melihat dari segi fikiran. Fikiran maknanya apa yang kita fikirkan. Tapi kalau kita melihat dengan perasaan. Kalau kita dengar berita tentang kematian. Kita menghadiri kematian. Apa perasaan yang muncul dalam diri kita? Tadi fikiran, apa yang kita fikirkan? Mati, memanglah yang hidup pasti mati. Kan Allah dah cakap dah. Apa nak susah hati, memang akan mati. Oh, itu senang sangat. Itu kita kata melihat kematian menggunakan logik akal. Okay? Tapi kalau kita berada di majlis kematian, kita mendengar kematian dan kita menghadiri apa kita katakan upacara kematian, apa yang ada dalam perasaan kita. Kebanyakan bila jemaah yang bertanya-tanya tu, takut le. Oh, takut. Perasaannya takut. Kebanyakannya takut. Bimbanglah, takutlah. Bila ditanya, takut apa? Oh, takut dosa banyak. Itu, dia hak tu je. Kenapa masih banyak dosa? Masih banyak buat salah. Masih banyak lagi ibadah yang belum buat. Itu rasa. Okay? Maka adakah berubah perangai kita kalau hanya bergantung pada fikiran dan pada perasaan saja? Adakah berubah tindakan kita? Adakah berubah cara hidup kita? Adakah berubah pemikiran dan cara kita menjalani kehidupan? Sebab itu kita kena berfikir yang ketiga. Yang ketiga berfikir, tadi kita kata berfikir secara minda ataupun secara IQ. Kedua kita berfikir pasal emosi. Kita bermakna kita bercakap tentang EQ. Dan yang ketiga kita nak berfikir apa yang aku rasa. Okay? Apa makna kematian tu pada aku? Apa makna kematian? Okay? Jadi yang soalan yang ketiga, kita kata okey, kalau tadi perasaannya takut. Hati kata apa? Okay, kita menyemak hati kita. Adakah hati kita rasa hanya takut ataupun hati kita bimbang, hanya bimbang begitu saja, tidak lagi merasakan apa maknanya kematian pada kita. Kalau semalam orang sebelah rumah saya meninggal, yang dalam hati kita rasa apa? Keyakinan dan ilmu kita tentang kematian tu apa? Maka kita akan bertanya paling sedikit, okay? Kita nak mengangkat kekuatan kalau ada kematian, hari ini giliran dia. Hari ini giliran dia, makna esok mungkin giliran aku. Mungkin minggu depan mungkin giliran aku. Mungkin bulan depan mungkin giliran aku. Ini yang kita nak bagi makna dalam hati. Tadi kita kata takut. Takut sebab ibadah tak banyak, dosa banyak, belum cukup nak ibadah, belum cukup nak taubat dan sebagainya. Itu yang kedua. Itu kita berfikir pakai perasaan. Sekarang ni kita nak berfikir secara spiritual. Kita nak berfikir macam mana mengaitkannya diri kita dengan Allah. Okay. Kalau aku mati sekarang, anak aku ni jadi macam mana? Kita fikir anak kita ke? Kita fikir kita. Ramai orang yang memikirkan apa yang terjadi pada yang tinggal. Dia jarang berfikir apa yang terjadi pada dia di bawah. Pada dia yang di bawah tu. Sebab itu bila kita kata, ini pengalaman peribadilah. Bila kita menghadiri majlis kematian, maknya meninggal, anaknya tinggal. Anaknya ramai, kecil-kecil, Allah kesian, anaknya tinggal. Kita memikirkan banyak apa yang ditinggal. Tapi jarang-jarang kita memikir apa yang dibawa oleh si mati. Apa yang akan ditemui oleh si mati. Sebab itu kita nak belajar tentang kematian, kita nak belajar tentang alam barzah, kita nak belajar tentang sakratul maut, kita nak belajar tentang alam-alam selepas alam dunia.
Kita dah lalu alam roh, kita dah lalu alam rahim. Dan kita berada di alam dunia. Dan kematian membawa kita kepada satu lagi alam daripada 10 alam lagi yang akan kita jumpa. Okay, kita akan jumpa dengan alam akhirat. Kalau alam dunia aku ada rumah cantik dan di akhirat aku ada rumah apa? Kalau kita mabuk untuk menyediakan rumah cantik kita di dunia dan kita bangga-bangga dengan rumah kita, tak, rumah itu nanti tinggal. Sebab itu Umi nak bawa balik pada semua ahli keluarga Sembang Petang, bila teringat tentang mati itu bukan ingat apa yang ditinggal. Tetapi tolong banyak beri makna, aku di bawah sana besok selamat tak? Aku di bawah sana besok bahagia tak? Kalau rumah aku di dunia ni bahagia, ada aircon, ada kapet, ada rumah cantik, ada besar, ada macam-macam, ada lansir cantik, di rumah di bawah tu esok macam mana? Ini yang kita katakan berfikir secara spiritual, untuk artinya berfikir apa makna mati pada kita. Makna mati pada kita, pada orang yang beriman, dia rasa patutnya bahagia. Pada orang beriman, dia patut bahagia sebab bila berlaku kematian, dia akan bertemu Allah. Dia nak dapat hadiah dari Allah. Okay? Waalaikumsalam. Ya Allah. Zairin, Maria. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Maka kita banyak memikir. Hari ini nak minta semua kita. Bila berlaku kematian, dengar berita kematian. Ya Allah, ini giliran dia. Mungkin giliran aku esok, mungkin giliran aku minggu depan, mungkin giliran aku bulan depan, mungkin giliran aku tahun depan. Okay, sebab itu Umi anak murid saja dah beratus-ratus yang meninggal. Jadi setiap kali berita kematian, ya Allah ya Tuhanku, giliran dia sampai. Okay, giliran dia sampai. Ya Allah, aku tahu giliran aku ini dekat. Sebab itu di pesan ulama, ajal bukan di belakang. Ajal berada, ajal kita dekat. Kalau Umi ni kita kata, kalau sudah berumur 40 tahun, loceng kematian bunyi sekali. Setiap hari loceng kematian bunyi sekali. Umur 50 tahun, loceng kematian bunyi 2 kali. Umur 60 tahun, loceng kematian berbunyi 3 kali. Keteng, keteng, keteng. Okay? Dan kita tak tahulah bunyinya macam mana kan. Tapi malaikat akan bunyikan, ketukkan loceng. Dan umur 70 dan campur-campur, 70 ke atas, loceng kematian berbunyi 4 kali. Satu hari berbunyi 4 kali loceng tu. Nak bagi tahu kamu ni dah sampai waktu. Tunggu lagi nak bagi giliran je. Zonnya dah sampai. Sebab itu sekali lagi Umi nak ajak semua ahli Sembang Petang yang sudah lama kita tidak bertemu supaya berlatih diri untuk berfikir bagaimana cara atau kata-kata apa makna kematian pada kita. Kematian yang kita hadiri majlisnya, kematian yang kita tengok kejadiannya, kematian-kematian yang kita dengar beritanya, nak bagi apa pada kita? Nak bagi makna apa pada kita? Nak bagi kita buat apa kepada berita kematian itu? Maka kekuatan yang nak diangkat, ya Umi, ini apa, 3 saudara saya meninggal termasuk mak saudara iaitu isteri arwah Cikgu Mustafa. Ini makna kita kata ramai yang meninggal tapi kita masih diberi Allah kesempatan. Adakah Allah bagi kita kesempatan tu kerana dosa kita banyak supaya Allah bagi kita terus bertaubat? Allah nak bagi kita kesempatan bertaubat ataupun ibadah kita masih belum banyak. Bila ibadah kita masih belum banyak, Allah bagi ruang untuk kita, okey? Allah bagi ruang untuk kita untuk apa? Untuk menambah ibadah dan mengurangkan dosa. Okay? Jadi jangan kata, oh itu belum giliran aku, itu orang lain. Tu anak orang, tu suami orang, tu isteri orang. Bukan. Maka orang yang dekat dengan Allah ataupun orang yang beriman, bila dengar kematian, dia membalik kepada dirinya.
Ya Allah, ya Tuhanku, kalau dia yang muda dijemput, kamu bagi aku kesempatan untuk masih lagi hidup. Bermakna aku nak lipat gandakan usaha ibadah ataupun pahala-pahala ataupun kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan. Dan kalau boleh nak bawa bekal yang lebih baik, lebih banyak. Ini yang mendorong kita bila kita mendengar kematian, bermakna kita terus berusaha untuk membaiki diri. Terus berusaha untuk menambah amal. Sebab itu kalau yang muda-muda, anak buah meninggal, anak saudara meninggal, sepupu meninggal dalam usia-usia yang sangat muda. Okay? Sangat muda maknanya lebih muda dari umur 50, 40, 30. Okay? Ada yang 30, ada yang 20 lebih begitu. Jadi kita kata COVID memberi kita satu petanda bahawa kematian tak jauh. Syukur alhamdulillah siapa yang kena COVID dan sehat, bermakna Allah bukan bagi dia bahagia begitu-begitu. Tak. Kalau kita kata kebanyakan yang kena COVID meninggal dan kita Allah bagi kena COVID hidup, bermakna pertama apa? Kita nak buat tindakan. Bukan nak kata kesian ke apa ke. Tak. Pertama Allah bagi aku lambat sikit mati untuk Allah tambah ibadah. Okay? Supaya aku katalah dia orang baik misalnya. Tapi baik macam mana pun kita tak tahu. Sejauh mana ibadah kita diterima. Ibadah kita riak ke, ibadah kita ujub ke, ibadah kita sombong ke, ibadah kita tunjuk-tunjuk orang ke, ataupun ibadah kita ikhlas ke, tidak. Okay? Maka Allah nak suruh kita, dia bagi kita extra time itu untuk kita semak balik. Ibadah aku ni tadi kerana siapa? Kan nak tunjuk orang, kan supaya dia kata alim, supaya dia kata rajin, supaya dia kata warak, supaya dia kata apa macam mana. Ibadah kita benar-benar kerana Allah ataupun terpaksa ataupun memang tanggungjawab. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ini kekuatan yang nak diangkat. Okey. Maka setiap kematian itu memberi kita satu tekanan, memberi satu ketukan kepada kita bahawa beri makna pada kematian itu. Beri makna pada kematian. Sebab itu kematian ada pada setiap umur. Bila Umi bercakap bukan kerana sebab Umi tua dan dekat mati saja. Memang Umi memang sangat-sangat nak membangun kekuatan-kekuatan bagaimana nak melalui kematian, bagaimana nak menghadapi kematian, bagaimana agaknya tanda-tanda kematian dan sebagainya. Tetapi yang terakhir sekali Allah bagi hidup ini pertama untuk tambah ilmu. Okay? Untuk tambah ilmu. Okay? Okay, ini kekuatan. Kita nak berubah macam mana? Okey, kita kata kita nak berubah tapi macam mana nak berperang dengan nafsu ini? Selalu kalah macam mana? Okey, ini soalan daripada Nur Azlina. Apa sebab kita kata kita selalu kalah? Kerana iblis, kerana syaitan sudah berikrar dengan Allah. Okey, syaitan berikrar dengan Allah, okey, untuk merosakkan semua yang taat pada Allah. Sebab itu kena ada ilmu. Kalau tidak, sebab syaitan ini dia pujuk kita bukan keras. Dia pujuk kita lembut-lembut. Dia bukan tergesa-gesa. Dia manusia apa kita kata makhluk paling sabar untuk menjadikan kita musuh, kawan-kawannya di neraka. Sebab itu azam mereka, niat mereka, perjuangan mereka untuk menambah teman-teman mereka di neraka. Sebab itu kena belajar ilmu. Syaitan memang tak ada tidur, tak ada rehat, tak ada apa. Dia tak pernah jemu. Sebab itu dia pesan daripada Allah, ya Allah, aku akan kacau anak Adam ini. Aku akan kacau hamba-Mu yang beriman dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Dia tak lepas kita. Di mana pun kita berada. Dia akan pujuk kita. Dia bukan keras-keras. Dia bukan marah-marah. Dia bisik je elok-elok. Dah lah tu. Kau nampak kita rajin sakit udahlah tu. Kamu lah orang yang paling rajin di kampung ni yang banyak-banyak ibadahnya, banyak itu, banyak ini. Jangan. Kerana kerja iblis memang dia, kalau Nabi Adam itu 100 dosa je. Ingat, Nabi Adam itu 1 dosa je. Bukan besar pun dosanya, makan buah je. Bukan habis membuah tu, segigit je. Buah yang dilarang Allah Nabi Adam makan dengan Hawa itu, okay, itu adalah perjuangan iblis yang paling besar. Sikit je, makan buah saja. Jadi kalau Nabi Adam dengan satu
dosa melawan Allah. Sebab Allah dah kata kamu jangan hampiri pokok itu. Kamu makanlah apa benda-benda yang banyak lagi di syurga ni. Tapi jangan hampiri pokok itu. Masa itu Iblis dengar. Iblis menjelma jadi macam-macam. Dia boleh jadi orang, boleh jadi kawan, boleh jadi sahabat, boleh jadi mak ayah. Sebab itu esok bila kita Sakaratul Maut, Iblis ikut menjelma macam mak kita. Dia menjelma macam ayah kita. Dia menjelma macam orang yang kita sayang. Sebab itu kalau kita mati tidak beriman, kita akan ngikut apa yang dia kata. Sebab dia Iblis ataupun syaitan akan berjuang habis-habisan ketika kita dalam keadaan nazak. Kita dalam keadaan nazak, dalam keadaan nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia akan pesongkan sepesong-pesongnya. Dia akan menjelma macam arwah mak kita, arwah ayah kita, arwah suami kita, arwah kekasih kita, orang yang kita sayang. Dan dia memujuknya sangatlah santun. Sangatlah santun. Sebab itu kalau tak belajar bagaimana nak melawan Iblis. Sebab Iblis tak pakai kayu. Iblis tak pakai paksa. Iblis tak pakai marah-marah. Dah. Pujuk je. Belilah, bukannya mahal sangat. Ini tengah offer. Beli je. Walaupun benda tu kita tak pakai pun. Pujuk. Sebab dia gunakan dunia ni habis-habisan. Sebab itu kita harus belajar bagaimana mengurus hati. InsyaAllah kita akan buat sesi itu sebab kita ada buku bagaimana mengurus hati. Maka hari ini kita cakap dulu, kita bercerita dulu pasal kematian insyaAllah. Sebab itu kena belajar tentang siapa syaitan, siapa iblis. Apa kerja mereka, apa matlamat mereka. Sebab itu mereka tak sujud pada Adam. Sebab dia rasa dia lebih mulia. Itu dah sifat pertama, sombong. Jadi siapa nak jadi geng iblis, dia akan jumpa sombong. Sombong sebab cantik, sombong sebab pandai, sombong tempat rajin, sombong tempat kaya, sombong dapat suami orang besar, sombong kerana kereta besar, rumah besar. Ya Allah. Baru dapat rumah besar je berapa banyak orang sombong. Baru dapat kereta besar je macam boleh bawa balik ke dunia, ke akhirat. Tak ada. Sombong. Baru gaji besar, sombong. Pangkat besar sikit, sombong. Sedangkan pangkat tu pencen nanti. Tapi dia tak rasa. Sombongnya setengah mati. Dengan anak sombong, dengan suami sombong, dengan isteri sombong. Lah, apa sebab? Kerana iblis berada di dalam hatinya. Iblis yang sudah masuk ke dalam hati, yang dia menggunakan modal nafsu. Bila masuk ke dalam hati, dia nak keluar tu susah sangat. Ini yang dia katakan tadi, memang keras hati. Keras hati sebab apa dia jadi keras hati? Dia hatinya digenggam iblis. Macam mana nak basuh? Basuhnya dengan zikir, basuhnya dengan Quran, basuhnya dengan buat baik, basuhnya dengan banyak-banyak menyebut nama Allah, basuhnya dengan banyak beri sedekah, bagi, banyak tolong orang. Tu nak basuh, tu nak basuh. Dan iblis kalau sudah masuk ke hati, dia nak keluar susah sangat. Sebab itu kita ada allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita kata an-nas itu adalah doa terbesar yang Nabi guna 3 kul itu untuk menghalau iblis. Sebab itu qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Tuhan manusia. Malikin dah raja manusia, ilahin nas, penguasa manusia. Maka kekuatan itulah yang kita nak angkat. Sebab itu kena ada ilmu. Sebab itu kena ada kekuatan. Kejap, mana dia? Sebab itu kita kata iblis paling dia jaga ialah ketika orang itu berada dalam sakaratul maut. Apa sebab dijaga orang di sakaratul maut? Kerana ketika itu dia hendak kita mati dalam keadaan tidak menyebut nama Allah. Okay.
Allahu Akbar, dah lama termis kelas dengan Umi, ya Allah. Bukan termis, tak ada kelasnya. Jangan susah hati Mak Uda. Okay? Kekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Hati kita ini asalnya tak keras. Tapi bila kita biar sebab kita tak banyak melihat perkara mengikut apa yang Allah mahu. Jadi sekali lagi pasal kematian tadi. Pertama, kita tak boleh hanya guna fikiran. Yang hidup mesti mati, memang mati kita tahulah dia mati. Itu tak selesai. Kedua, perasaan. Takut nak mati. Takut. Bila kita kata, doktor kata panggillah semua anak beranaknya, panggillah semua keluarganya. Oh, kita dah nangis-nangis dah. Apa sebab? Sebab kita melihat kematian kematian dengan perasaan. Memang sedih. Okay? Tapi sedih itu nak bawa ke mana? Sedih tu nak buat kita jadi apa? Berapa lama nak sedih? Sedangkan otak dah tahu bahawa kematian itu ada pada setiap umur. Kematian itu pada setiap orang. Yang hidup pasti mati. Otak dah tahu dah. Tapi perasaan pula tak nak geng pula dengan kita. Ada orang nangis sampai, ya Allah, berbulan-bulan saya masih sedih, doktor. Saya berkabung, punyalah sedih. Tetapi tidak buat ibadah juga. Kerana sedih tidak menghantar kita untuk lebih taat dengan Allah. Sebab kita hanya tengok kematian dengan perasaan. Kita tak tengok kematian dengan kehendaknya Allah, spiritualnya. Kita melihat apa yang kita katakan, kekuatan bagaimana kematian itu mengubah perangai kita. Bagaimana kematian mengubah tindakan kita. Bagaimana kita memberi makna pada kematian. Kalau kita menganggap kematian tu biasa je, tak jadi apa ke? Allah bagi kematian untuk apa? Aku nak ubah sikap aku sebab ada kematian tu macam mana? Aku nak ubah yang mana dulu? Maka Ramadan yang baru kita tinggalkan kemarin, alamak masa tadi. Yang baru kita tinggalkan kemarin ialah Ramadan yang kalau Nabi kata Ramadan itu adalah separuh dari Ramadan itu ialah sabar. Tadi kita kata berpuasa itu kawal diri. Self-controlling. Bila kita kata kawal diri maknanya sudah ke... Jauh pula airnya. Sudahkah kita mampu kawal diri kita? Sudahkah kita mampu kawal lidah kita supaya lidah kita tak sakit hati orang lagi dah. Tak sakit, yang tak ada keluar yang buruk-buruk dah. Kerana calon satu daripada calon-calon sifat-sifat calon neraka itu adalah orang yang bila bercakap, cakapnya kotor. Cakapnya jahat, cakapnya melukakan, cakapnya merendahkan, cakapnya memalukan, cakapnya memilukan. Jadi siapa yang dah berpuasa dan dah raya tapi bahasanya tak berubah. Lasernya setengah mati, busuk hatinya setengah mati, kosong puasanya. Kerana dia akan jadi calon neraka. Kedua, Ramadan mengajar kita baik. Ramadan mengajar kita jadi baik, lembut, santun. Tapi kalau kita mengaku diri kita, saya... Terima kasih banyak. Dah lama tak berjumpa, jadi batuk. Dah lama tak bercakap kan? Okey, dah tinggal 5 minit. Maka kekuatan yang nak dibangun ialah kekuatan bagaimana mengubah diri supaya kalau kematian itu sampai pada kita, kematian itu sampai pada kita, kita bersedia. Sebab itu setiap kali berita kematian, ya Allah beri aku kesempatan untuk taubat. Itu yang pertama. Sebab dosa besar mana pun, banyak mana pun, kalau kita sempat bertaubat dengan dosa itu, bermakna kita diampun insya-Allah. Jadi buatlah taubatnya taubat nasuha. Jangan taubat sambal. Taubat nasuha, taubat yang tak buat dah. Tapi taubat sambal, ada masa dia buat juga. Itu letih lagi. Okay, jadi kekuatan yang nak dibangun ialah sekali lagi, mari kita sama-sama mengubah diri. Ramadan kali ini mengajar saya untuk jadi santun. Ramadan kali ini mengajar saya untuk jadi lembut.
Ramadan kali ini mengajar saya untuk tidak bercakap yang sia-sia. Saya tidak bercakap menghina orang. Saya tak cakap melukakan orang. Melukakan keluarga, melukakan anak-anak. Ketiga, saya tidak akan bercakap kasar-kasar. Keempat, saya tidak lagi berkelakuan kasar. Kerana yang berkelakuan kasar itu adalah calon-calon neraka. Jangan kata saya memang kasar, saya memang macini, saya memang tomboy. Jangan. Bila berlaku kematian, kita nak mengubah diri. Kita nak jadi lebih baik. Kita nak jadi orang yang sudah dinampakkan kesan puasanya. Dan yang terbesar Nabi kata, oleh kerana Ramadan itu separuhnya adalah sabar. Sabar itu separuh dari Ramadan. Okay? Maknanya orang yang sudah melalui proses Ramadan harus dapat perangai sabar. Sabar bila nak bercakap, sabar bila menengok, sabar bila mendengar. Ini kalau dengar buruk sikit telinga, tiong, oh nak ngamuk dah. Nampak je benda tak cantik, piong, marah, mana maunya. Jadi orang yang sabar, sabar lidahnya, tak layan. Nanti kamu lah cakap banyak-banyak apa pun. Jangan perli sikit je, ada apa? Oh nak terus jawab, tu tak sabar lah tu. Sabar apa yang kita dengar, sabar apa yang kita nak cakap, sabar apa yang kita tengok, sabar apa yang kita fikir. Kadang-kadang bila kita fikir jahat, fikir negatif, maka kita banyak nak jawab rasa negatif. Dan yang paling penting, sabar untuk ibadah. Sabar untuk meninggalkan yang buruk-buruk. Kalau ini dapat diangkat, ini salah satu tanda bahawa ibadah kita belum cukup diterima Allah. Penat puasa sebulan. Okay, mudah-mudahan kita nak bercakap tentang kematian sebenarnya. Tetapi sebab dah lama tak jumpa, banyak rorak-rorak lah yuk. Okay, maka kekuatan yang nak diangkat, semua ahli sembang petang mesti belajar jadi lembut. Semua ahli sembang petang mesti belajar jadi santun. Semua ahli sembang petang mesti belajar sabar untuk tidak bercakap benda yang tidak penting. Dan dia juga harus sabar jaga karakter supaya tak jadi orang-orang yang benar-benar ataupun orang yang sentiasa kasar. Dalam perbuatan, dalam percakapan, dalam pergaulan dan sebagainya. Mudah-mudahan kematian kita akan disambut dengan hadiah Ramadan kita, hadiah puasa, hadiah solat kita dan hadiah sedekah kita, insya-Allah. Kerana 3 pintu syurga sudah menanti kita. Kalau kita perangai terus baik, insya-Allah pintu itu akan terbuka untuk kita, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaan. Waalaikumsalam pada semua yang beri salam. Alhamdulillah pada yang sempat hadir. Dan Umi menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf. Anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Dan juga minta maaf kerana tak banyak berita semasa cuti. Kerana Umi tak nak cerita banyak-banyak pasal sakit. Sebab ceritanya tak menarik kan. Jadi setelah sihat sikit baru cerita. Kerana yang bercerita sudah sihat kerana sakit itu hadiah dari Allah. Jadi terima hadiah dari Allah dengan rasa penuh rela. Tak perlu kongsi ramai-ramai. Tapi disebabkan ramai sangat yang bertanya, bila nak sambung, bila nak sambung. Doktor tak buat lagi ke? Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Jadi mereka kata rasa bersalah sangat. Maka sebenarnya pantangnya 3 bulan. Tapi doktor kata kalau dapat lintas 2 bulan pun bahagia dah. Jadi kalau di luar jumpa Umi pakai cermin hitam tu, maknanya pantangnya belum selesai. Kalau di luar Umi masih lagi pakai tinted glasses untuk menjaga supaya matanya lebih cepat sihat, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat berbahagia. Mudah-mudahan pertemuan ini dirakam Allah sebagai pertemuan orang-orang bahagia dan calon-calon syurga. Jumpa lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah. Terima kasih doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okey, jumpa lagi.